Dan salam sejahtera, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan pencerahan saya hari ini berkenaan dengan isu kenapa PAS menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa saya juga membuat tajuk ini? Kerana kalau kita lihat di media sosial, pemimpin PAS, presidennya terang-terang menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila menghadap yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Begitu juga pengikut mereka, pada saya juga mungkin Walaon, mungkin Jekom, menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim isu kereta jaguarnya. Dan saya nak menjawab kepada isu yang mana kita lihat apa yang dilakukan oleh Presiden PAS kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini menunjukkan bahawa kita lihat pimpinan PAS hanya tahu menyerang parti-parti lain, tetapi tidak tahu membuat kerja. Kita tengok, apabila pemimpin parti lain yang mereka rasa tergugat dengan politik mereka, maka mereka akan menyerang. Tetapi mereka mendapat jawatan dalam kerajaan, satu kerja pun tak buat. Ini bermakna pemimpin PAS mungkin tidak boleh buat kerja ataupun tidak tahu buat kerja, ataupun malas. Ini saja. Saya kritik kerana saya lihat apa yang telah berlaku, apa janji-janji PAS sebelum nak duduk di Putrajaya dahulu. Isu mereka nak buang GST, SST, nak buat cara mereka sendiri. Seolah-olah mereka ni hebat, seolah-olah mereka ni adalah pakar ekonomi dunia. Mereka tidak sedar bahawa apa yang mereka ucapkan itu adalah sembang politik mereka, yang mereka tidak sedar apabila mereka duduk di pucuk pimpinan, tidak mudah dilaksanakan seperti kata-kata yang kita cakap seperti ini. Jadi teori dengan praktikal itu berbeza. Jadi mereka ini lebih banyak teori yang pada saya teori yang kedai kopi yang langsung tidak boleh dipakai untuk pembangunan negara. Ini yang berlaku. Jadi itu saya menjawab yang itulah. Tetapi untuk kita nak lihat apabila Walaon ataupun pengikut PAS ataupun penyokong ataupun Jekom pun yang membuat posting yang mengatakan kereta jaguar Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti ini daripada yayasan seperti ini, ataupun yayasan itu mendapat dana, tempat dikumpul dana. Ini yang saya nak jawab, yang saya belum jawab. Yang mana saya lihat banyak posting-posting yang di dalam media sosial yang saya rasa perlu ada seorang rakyat seperti saya ini untuk menjawab isu ini supaya lebih jelas dan kita boleh mendengar dengan lebih teliti perkara ini. Mereka ini mempertikaikan harta Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sebagai rakyat mempertikaikan pimpinan PAS yang berada dalam kerajaan hari ini belum mengisytiharkan harta, dan juga pemimpin-pemimpin yang ada dalam PN hari ini kenapa tidak mengisytiharkan harta. Walaupun saya tahu pimpinan PN yang ada dalam kerajaan hari ini, yang kalau daripada Bersatu, daripada geng-geng Sekitul apa semua ni, mereka sudah isytiharkan harta, termasuk Perdana Menteri. Tetapi PAS belum mengisytiharkan harta. Pemimpin PAS belum mengisytiharkan harta. Kamu sudah nak mengorek Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengar sini ya, Walaon dan pada saya nak cerita Walaon ni memang bukan cerdik ya, memang dah bodoh. Kenapa saya berkata seperti itu? Kamu orang mempertikaikan harta Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjara pun, dan setelah keluar penjara pun, dia tidak mendapat jawatan apa-apa pun, dia sudah mengisytiharkan harta. Kenapa saya berkata seperti itu? Yang Walaon ini lupa mempertikaikan harta Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka lupa bahawa isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah timbalan Perdana Menteri, yang mana di waktu PHS memerintah dia sudah mengisytiharkan harta. Bila Datuk Seri Dr. Wan Azizah dah mengisytiharkan harta, ini adalah harta keluarganya, harta dia dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia sudah mengisytiharkan harta. Ini adalah satu kebodohan Walaon yang mana dipertunjukkan kepada rakyat, yang perlu saya jawab supaya Walaon ini sedar. Pemimpin kamu belum lagi mengisytiharkan harta. Isytiharkan harta supaya rakyat tahu. Jangan kamu mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim ada harta lah di sini lah di situ. Tetapi sekurang-kurangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mengisytiharkan harta. Okey? Itu part mengisytiharkan harta yang mana kamu mempertikaikan. Jadi saya sebagai rakyat menjawab ini
untuk memberi penjelasan kepada rakyat yang lain. Dan kita lihat apa yang telah berlaku dalam mereka memerintah hari ini. Mereka tidak ada kerja lain selain daripada mencari salah PH. Tetapi mereka tidak tahu membaiki keadaan negara. Ini adalah masalah yang ada dalam pimpinan kamu sendiri. Asyik kerja mencari salah orang, tetapi sendiri buat salah tidak tahu, dan sendiri juga tidak tahu. Ini yang berlaku. Jadi walaon-walaon yang duduk di belakang nih, yang duduk sibuk heboh nih, suruh pemimpin kamu istiharkan hartanya supaya rakyat tahu betapa telusnya pemimpin kamu. Baru kita tahu langit ini tinggi atau rendah, karena kamu mempertikaikan harta Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu lagi, yang satu Malaysia ini boleh tahu, kecuali walaon yang tidak tahu, karena walaon ini pada saya agak sewel. Jadi kamu harus tahu, waktu PH bertanding di PRU ke-14, orang-orang PKA ramai yang tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang waktu itu dalam penjara, dan istrinya yang menerajui PH ataupun PKA waktu itu. Kalau tak percaya, tanya orang yang terdekat dengan PKA. Rumahnya pun dia gadai untuk pilihan raya yang lalu. Jadi jangan pertikaikan orang kalau kita tidak tahu asasnya yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat dana, dapat duit, dapat ini. Dan orang-orang yang berjuang dalam PKA tidak seperti orang PAS. PKA tidak menggunakan tin Milo, tetapi orang-orang yang ada dalam PKA, orang-orang yang cerdik pandai dalam PKA ini, pandai mencari dana, tidak menipu orang. Orang-orang PKA ini bijak juga mencari duit, tidak seperti orang-orang yang berada di sebelah sana tuh, terutamanya Parti PAS. Tidak perlu pergi padang merbuk, letak tin Milo, kutip duit, tidak perlu. Lepas tu dah jadi kerajaan hari ini, mana janji padang merbuk kamu? Nah, cakap nak ubah GST, nak ubah AST, ikut cara kamu. Hari ini buktikan kepada kerajaan yang ada hari ini, yang kamu pimpin hari ini. Dengan ni walaon, saya tidaklah emosi, cuma saya menegur kamu orang yang jadi walaon ni, supaya sadar bahawa apa yang kamu nak percakapkan tentang parti orang, sedangkan parti kamu sudah tidak ada power lagi. Saya yakin PRU ke-15 nih, kalau parti kamu boleh menang 10 kursi, itu sudah bagus untuk parlimen. Kerana rakyat sudah nampak apa yang PAS dah buat masuk dalam kerajaan hari ini adalah satu yang baik pada rakyat, melihat dan yang dipertontonkan oleh PAS kepada rakyat bahawa inilah pimpinan PAS bila berada dalam kerajaan. Yang sebelum ini bukan main hebat mereka mengkritik, yang main hebat lagi mereka punya idea-idea, bukan main hebat lagi mereka mengutuk PH tentang isu minyak, tentang isu adib, tentang isu perjudian, tentang isu kasino, tentang isu arak. Tetapi hari ini mana janji-janjinya? Apabila dapat jawatan dah senyap, dapat JSC dah senyap. Ini belum jawatan yang besar. Kalau jawatan yang besar saya tak tahu. Kamu mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekurang-kurangnya ada nama, walaupun tidak jadi Perdana Menteri, tapi ada nama untuk dinaikkan sebagai Perdana Menteri. Tetapi pimpinan kamu, orang nak fikir untuk jadi timbalan Perdana Menteri, ya daripada PAS orang mungkin 10 kali fikir. Timbalan tu nama parti se-Malaysia, tapi kalah dengan warisan dan GPS, bilangan kerusi. Jadi nasib baiklah menang satu negeri ini sedikit. Dan bolehlah, kerana hari ini mungkin tempat negeri yang diperintah itu belum dimajukan. Jadi pemikiran mereka boleh kontrol dengan mainkan isu-isu agama dan kaum. Tetapi one day apabila
tempat itu dah maju, maka berkuburlah parti. Inilah kritikan saya pada parti yang suka mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian, terima kasih.